Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan menyentuh berkaitan dengan konsep pengagihan dalam Islam. Tawzi'u fil Islami. Kita nak tengok bagaimana pengagihan dalam Islam. Jadi ini merupakan salah satu daripada tajuk untuk CTU 241 Asas Ekonomi Islam. Okey. Di sini kita akan lihat kandungan dia. Kita akan melihat pada definisi pengagihan, kepentingan, fungsi pengagihan. Okey. Sistem konvensional mengatakan pengagihan ini bagaimana pendapatan dan kekayaan negara diagih di antara pelbagai faktor pengeluaran yang memberi sumbangan untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Manakala Islam pula, bagaimana pendapatan dan kekayaan negara dapat diagihkan di antara faktor pengeluaran dan juga faktor dan bukan faktor pengeluaran. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada dua perbezaan. Kita ada kata dua perbezaan. Kalau kita lihat bahawa agihan dalam Islam dia melihat faktor pengeluaran dan bukan faktor pengeluaran. Tetapi kalau konvensional itu dia melihat kepada faktor pengeluaran. Hasil kita dapat banyak maka hasil agihan akan diberikan banyak. Kalau hasil sedikit maka agihan pun akan jadi sedikit. Sedangkan Islam tidak melihat macam tu. Bila kita kata keperluan berlaku maka di situ kita akan berikan kepada orang yang memerlukan. Agihan akan diberikan. Kemudian pula kita lihat bahawa apa? Definisi pengagihan ni tokoh James Edward Maida mengatakan bahawa pendapatan dan harta perseorangan diagihkan secara bayaran terus kepada seseorang yang lain. Ini yang dikatakan oleh James Edward mengatakan bahawa apa? Pendapatan dan harta perseorangan diagih secara bayaran. Manakala Afzalur Rahman mengatakan bahawa bagaimana hasil negara diperolehi diagihkan di antara faktor pengeluaran dan asas-asas penetapan bahagian selayaknya diperoleh oleh setiap faktor pengeluaran. Okey. Dia mengatakan pula ekonomi pengagihan dapat dilihat secara khusus kepada perkongsian terhadap harta yang telah dikeluarkan oleh pemilik ejen atau ejen-ejen yang terlibat secara langsung dan dalam aktiviti pengeluaran. Ini ketiga-tiga tokoh mengatakan perbezaan dari segi sudut pengagihan. Dia mengatakan dari segi sudut bayaran. Okey. Kemudian Afzalul mengatakan bahawa apa? Hasil negara yang diperoleh kemudian akan disalurkan. Kemudian pula dia mengatakan ekonomi pengagihan dapat dilihat secara khusus kepada perkongsian terhadap harta yang telah dikeluarkan oleh pemilik ejen. Okey, kemudian kita lihat berapa pengagihan pendapatan. Okey. Kita lihat di sini pengagihan pendapatan pula ekonomi konvensional aspek pengagihan adalah tertakluk kepada sumbangan unit-unit ekonomi dalam mengambil bahagian untuk mengeluarkan harta. Kemudian unit-unit ekonomi ini dikawal sebagai faktor pengeluaran. Kemudian pula dalam penulisan mengenai sistem ekonomi kapitalis, faktor-faktor pengeluaran terbahagi kepada 4 iaitu modal, buruh, tanah dan pengusaha. 4 faktor yang dititik beratkan dalam ekonomi konvensional mengatakan bahawa apa? Modal, buruh, tanah dan pengusaha. Ini adalah kita kata sistem kapitalis lah. Sistem ekonomi kapitalis melihat faktor-faktor pengeluaran itu diberikan kepada 4 perkara ni. Kemudian menurut sistem kapitalis juga, harta yang dihasilkan melalui gabungan 4 faktor ini hanya diagihkan kepada keempat-empat faktor ini sahaja melalui agihan seperti yang pertama adalah satu bahagian diberi kepada modal dalam bentuk bunga atau faedah. Okey, satu bahagian diberikan modal. Tapi modal tersebut ada bentuk bunga dan faedah. Maksudnya apa? Kita bagi modal. Okey, modal tadi ni akan dikenakan bunga ataupun dikenakan dia punya interest dia. Nampak interest tu macam kita kata apa? Boleh, tetapi sebenarnya dalam Islam dia menolak. Kenapa? Itu sebahagian daripada riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian bahagian kedua diberikan kepada buruh dalam bentuk upah. Okey, buruh bekerja, setakat mana dia bekerja, itu dia punya upah dia.
Kemudian bahagian ketiga diberi kepada tanah dalam bentuk sewa. Okey, pemilikan hanya sementara. Sewa ni pemilikan hanya sementara yang ada kontrak tertentu. Maksudnya apa? Bila kontrak tertentu ni, apabila seseorang itu dia mempunyai perjanjian dengan tuan tanah, maka tuan tanah tadi ni tidak boleh mengapa-apakan sewaannya sehinggalah terbatal ataupun kita kata apa, akad tadi ni sudah selesai. Jadi sewa ini penyewa mempunyai hak ketika mana dia sedang menyewa. Tapi sekiranya berlaku kita kata apa? Berlaku ada benda yang tak kena dalam syarat sewa ni, mungkin sewa tadi boleh terakad, terbatal. Bahagian keempat atau lebihan daripada ketiga-tiga bahagian di atas diberi pengusaha dalam bentuk untung. Dalam sistem sosialis, modal dan tanah tidaklah merupakan hak milik perseorangan, tetapi adalah merupakan hak milik negara atau hak milik bersama secara kolektif. Ini yang diamal oleh sistem komunis lah. Jadi dia nak sama rata dan kemudian tidak ada orang yang lebih. Soal bunga dan sewa tidak wujud serta pengusaha bukanlah seorang individu tetapi negara itu sendiri. Begitu juga tidak wujudnya soal untung dan hanya buruh sahaja mendapat hak upah. Okey. Kemudian sistem ekonomi Islam ni, ekonomi Islam pula pandangan terhadap pengagihan pendapatan dan harta berbeza daripada kedua-dua sistem kapitalis dan sosialis. Okey. Islam ni dia mempunyai perbezaan. Sebab apa? Islam dia ada kita sebut sebagai agama yang menyeluruh, dan kemudian dia tidaklah mementingkan kepada keuntungan semata-mata dan tidak menindas kepada orang lain. Jadi sarjana Islam bersepakat bahawa dalam sistem ekonomi Islam ni terdapat dua golongan manusia yang mempunyai hak terhadap harta yang dihasilkan atau dikeluarkan. Mereka yang mempunyai hak utama dan golongan ini merupakan faktor pengeluaran yang telah mengambil bahagian dalam proses pengeluaran. Hak ini terdapat dalam bentuk upah, sewa dan untung. Mereka yang mempunyai hak yang kedua ini golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran. Hak mereka diperoleh melalui ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas pengeluar harta untuk jadikan mereka ini sebagai kita kata apa? Sebagai rakan kongsi. Okey. Ini yang kita kata sebahagian daripada pandangan Islam terhadap pengeluaran itu sendiri. Kita ada dua sumber, jadi kita ada dua perkara, iaitu hak utama dan hak yang kedua lah. Okey. Kemudian yang pula kepentingan pengagihan ini, mengelakkan pemusatan harta, pengagihan yang adil dan saksama, hapuskan jurang golongan kaya dan miskin, melahirkan sifat mahmudah seperti pemurah dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia pengagihan ini satu benda yang penting dalam Islam lah. Maksudnya apa? Kita tidak pentingkan. Islam ni tidaklah penting kepada individu tu sendiri. Maksud bukan individu tu macam mana? Maksudnya apa? Dia tidak memihak kepada ketamakan seorang. Jadi bila ada pengagihan ini, secara tidak langsung, orang yang mana mereka ini tercicir sebagai contoh orang yang miskin. Mereka tercicir dalam kita kata dalam pengagihan ekonomi. Tetapi disebabkan apa? Disebabkan kita kata adanya sistem agihan ini, maka dia menghapuskan jurang di antara orang kaya dan miskin. Dan kita akan lihat juga sifat bila memberi ini, wa yutimuna at'ama ala hubbihi miskina wa ala hubbihi miskina. Bila kita kata dalam Quran menyebut apa? Bagaimana kita nak kasih sayang di antara kita adalah dengan pemberian. Salah satunya agihan dari sudut sumber makanan. Dan kita boleh agih lagi pelbagai benda lagi. Bukan semata-mata kita ada beri sumber makanan, bahkan mungkin RM2 dan sebagainya. Dan ini melahirkan sifat apa? Sifat pemurah. Dan kemudian sifat pemurah kita faham bahawa apa? Dengan kita bersedekah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa. Kita dimaklumkan ataupun kita diberitahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa orang yang mana mereka ini bersedekah seolah-olah apa? Air yang memadam api. Dosa ni seperti api.
Tapi bila bersedekah ni seperti air, dia akan memadam dosa kita. Okey. Kemudiannya pula matlamat pengagihan ini menghapuskan pemusatan harta, tidak boleh monopoli hasil harta secara berseorangan atau kumpulan tertentu. Kerajaan berhak campur tangan atas dasar kepentingan umum. Ini satu benda yang penting. Bila kita kata orang kaya akan semakin kaya. Sebab apa? Pemusatan harta berkumpul kepada mereka sahaja. Dan hari ini kita lihat bahawa dengan tender terbukanya, kemudian kita lihat bahawa apa? Percukaiannya dan sebagainya, ini secara tidak langsung adalah kita nak tengok kepada apa? Kepada apa? Agihan itu. Kemudian sistem ekonomi yang praktikal. Setiap individu berhak mendapat bahagian selari hasil tenaga yang dikeluarkan. Ini kita tak nak seperti Nabi sebut bahawa tak nak agihan ini, kita kata agihan dari segi sudut upah ini sampai jangan biar peluh tu kering. Kita nak agih, nak beri upah ni, maksudnya apa? Kita pastikan upah itu diberikan pada waktunya. Kalau contoh kita beri gaji pada seorang 25 hari bulan, 25 hari bulan setiap bulan. Sekiranya terlambat 2-3 hari, janganlah sampai drag sampai langkah 15 hari bulan sampai ke 20 hari bulan yang selepasnya, sedangkan kawan ni pun ada tanggungan masing-masing. Okey, menerapkan nilai kasih sayang umat Islam, saling membantu antara satu sama lain, menimbulkan rasa simpati, empati kepada golongan yang kurang bernasib baik. Ini penting. Supaya apa? Kita melahirkan cinta. Seperti Nabi sebut, Nabi SAW menyebut apa? Dalam satu hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi kama yuhibbu nafsi. Tidak akan beriman seorang itu sehinggalah dia cinta pada kawan, cinta saudara Islam dia seperti mana dia cinta pada dirinya. Maksudnya apa? Kalau dia kasih pada diri dia, kena ada pakaian, kena ada makanan, kena ada tempat tinggal, macam tu juga dia nak saudara Muslim dia ada macam tu. Kemudian prinsip etika agihan ini adil, meletakkan pada setempat, memberikan satu pada haknya, faktornya buruh, modal, tanah, usahawan. Jadi kita lihat di sini, 4 faktor ni kita bincangkan. Dari sisi sudut adilnya bagaimana? Upah yang setimpal. Kawan ni kerja penat, kerja ni penat nak mampu, tapi bagi gaji yang tak setimpal. Adil tak? Tak adil. Okey? Macam tu juga, kerja senangnya, kerja senang sangat. Tapi bagi gaji ni minta demand tinggi-tinggi. Adil tak? Tak adil juga. Jadi biar setimpal. Biar setimpal. Modal keuntungan sewa. Modal ni keuntungan sewa tidak ada riba. Bila ada riba ni akan ada penindasan. Orang yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Tanah sewaan, okey? Dan tanah ini kita kata ada boleh pajakan dan sebagainya. Kemudian usahawan, keuntungan dia. Jadi usahawan ini dia kena menitik berat kepada amanah. Adil ni segi sudut usahawan, dia melaksanakan tanggungjawab dia, mengusaha perniagaan dia, menghasilkan produk yang berkualiti. Menghasilkan produk yang berkualiti, akan dapat manfaat kepada pengguna, konsumer. Jadi inilah yang menjadikan apa? Keadilan kepada pihak usahawan dan keadilan kepada kita juga apabila kita membeli barang tersebut dengan kualiti. Okey, ihsan. Kita rasa apa? Kasih sayang di antara kaya dan juga miskin. Jadi pengagihan kekayaan kepada bukan faktor pengeluaran. Okey, ini kita kata kita lihat dari sisi sudut agama. Bila kita kata zakat, bab faraid, bab cukai dan sedekah tatawwu. Jadi zakat, faraid dan sebagainya. Okey, zakat dia merupakan sedekah juga, tapi sedekah yang mana? Dia satu sedekah yang wajib kita kena keluar. Sebab dalam Quran juga menyebut bahawa sedekah itu juga zakat. Ada setengah ayat menyebut sedekah itu zakat dan ada ayat menyebut zakat itu adalah zakat. Okey, zakat ini ada terbahagi kepada 3 lah. Zakat kita zakat binatang, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat kita zakat pertanian dan juga zakat dari segi sudut Allah SWT Muhammad. Kita sebut zakat itu dari segi sudut harta. Harta ni termasuklah duit ringgit, emas dan fiddah dan sebagainya. Okey, ada juga zakat untuk diri sendiri yang kita sebut sebagai zakat fitrah yang dikenakan ketika dalam bulan Ramadan. Okey. Dan kemudiannya pula kita ada 8 asnaf ini. 8 asnaf ni adalah siapa dia?
yang kita sebut dalam surah Baqarah ayat 60 itu, dalam surah At-Taubah ayat 60, yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan secara detail, iaitu apa dia? Yang disebut sebagai apa? Fuqara wal masakin wa ibnu sabil wal gharimin wal mu'allafatil qulubihim. Kemudian al-amil, al-amil. Kemudian yang fi sabilillah. Kemudian ini menyebut bahawa yang pertama fuqara, orang yang miskin, fakir. Fakir gila-gila macam fakir. Fakir ni maksudnya apa? Fakir ni kalau dia nak 10 dapat 4 dia. Orang yang miskin ni nak 10 dapat 5, nak dapat 6, dia macam tu. Kemudian ibnu sabil, orang yang bermusafir. Kemudian fi sabilillah, orang berjihad pada jalan Allah. Kemudian amil, orang yang menguruskan zakat seperti mana pusat zakat kita hari ini. Kemudian yang pula al-gharimin, orang yang berhutang. Kemudian pula sebenarnya mu'allafatil qulubihim, orang yang mana mu'allaf ini. Dan yang ke-8-nya adalah riqab, orang yang mana apa? Mereka ini nak bebaskan diri mereka daripada hamba. Okey? Konsep ini ada tak hamba? Ada. Apabila dia dijadi sebagai kita kata ditangkap, kemudian dijadikan hamba seks dan sebagainya, kita boleh menggunakan duit zakat untuk membebaskannya. Okey, faraid ini adalah merupakan agihan yang diwajibkan dalam agama. Apabila matinya seseorang, dia akan meninggalkan hartanya. Maka faraid lah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kita ada pembahagian harta pusaka. Cukai ini umumlah, yang mana dikenakan kepada orang yang mempunyai lebihan daripada pendapatan dia, maka dikenakan cukai oleh pihak kerajaan. Okey, dan ada juga cukai untuk barangan, ada cukai untuk import dan ekspor dan sebagainya, bergantung kepada kadar yang dia bawa keluar dan masuk di dalam negara, maka dikenakan oleh pihak kerajaan cukai. Okey, dan dalam Islam juga ada cukai disebut sebagai jizyah, iaitu dikenakan kepada orang yang bukan Islam. Apabila dia duduk dalam negara Islam, maka dikenakan cukai jizyah ini sebagai apa? Jaminan dia duduk dengan Islam, sebab dia selamat daripada segala ancaman, kita kata dibantu, ditolong, dilindungi oleh kerajaan Islam. Sedekah tatawuk ni sedekah. Kita faham bahawa ketika awalnya pembinaan negara Islam di Madinah ini, tiada kita kata sumber pendapatan melainkan daripada sedekah tatawuk. Okey, fungsi pengagihan ini hapuskan nisbah kemiskinan. Rasul menerangkan kepada sahabat bahawa zakat perlu dikeluarkan bagi bantu golongan yang miskin. Seperti Nabi SAW, dia mengutus Sayyidina Muaz ke Yaman. Maka apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz? Sayyidina Muaz apa yang dinasihatkan? Ta'khudhu min amwalihim wa taruddu li fuqaraihim. Ambillah harta daripada orang kaya mereka. Ta'khudhu min aghniyaihim wa taruddu li fuqaraihim. Ta'khudhu amwalihim min aghniyaihim wa taruddu li fuqaraihim. Ambillah harta daripada orang kaya mereka dan kemudian bahagikan ataupun agihkanlah kepada orang yang miskin. Okey, yang keduanya pula adalah kita sebut sebagai apa? Memenuhi keperluan setiap individu, memenuhi keperluan sendiri, kemudian melaksanakan tanggungjawab bantu orang yang memerlukan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan sumber yang efektif. Penggunaan orang miskin meningkat apabila pengagihan berlaku secara cekap. Okey, seterusnya kesimpulannya, aspek pengagihan harta dan pendapatan adalah sangat penting. Penekanan semua mekanisme pengagihan dalam sistem ekonomi Islam adalah berkonsepkan amanah, adil dan ihsan. Jadi para pelajar yang Ustaz kasih sekalian, Ustaz harap dengannya perbincangan agihan ini, dia menunjukkan bahawa akan ada skill ataupun kita kata akan ada satu pusingan dalam kehidupan kita. Kalau orang atas dia semakin kaya, orang bawah semakin miskin, akan ada tak skill itu? Akan ada pusingan ni? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak akan jadi pengadilan, kemudian kita kata apa? Dia tidak akan jadi pengadilan, pengeluaran, penggunaan manfaat, tidak akan dapat. Kenapa? Yang akan dapat manfaat, pengaliran, dan kita kata adalah orang yang berada di atas sahaja. Sedangkan di bawah hanya mendapat kita kata apa? Kita kata tekanan disebabkan tidak mencukupi dari segi sudut upahnya, kemudian tidak ada sumber yang boleh membantu mereka keluar daripada kesusahan dan sebagainya. Okey, dan pengagihan ini amat penting dalam agama kerana dia membantu sifat manusia daripada apa?
sifat tamak. Maka itu dilihat sendiri dari segi sudut zakat. Dan zakat ini kalau kita faham bahawa apa, ia ada satu perkara yang boleh menghilangkan sifat manusia itu tamak. Dan kemudiannya pula dia boleh kita kata apa, menyucikan jiwa manusia. Harta tu menyucikan jiwa manusia dan menyucikan juga harta manusia. Yang kita faham bahawa zakat ini adalah menyucikan harta dan mengembangkan harta. Menyucikan harta macam mana? Maksudnya apa? Apabila kita keluarkan zakat, kita menyucikan harta kita daripada apa? Daripada perkara-perkara yang kita tidak pasti, pendapatan yang kita dapat daripada perniagaan kita, simpanan kita, pertanian kita dan sebagainya. Wallahualam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk bab yang ke-8 ini. Kamu ambillah iktibar daripada konsep pengagihan ini dalam ekonomi Islam. Dia secara tidak langsung kita dapat mantapkan ekonomi kita insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.